Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekalung apresiasi saya hulurkan kepada pengerusi majlis. Salam penuh keadilan saya ucapkan kepada barisan panel hakim yang sentiasa bersama panji keadilan. Salam penuh penghargaan kepada penjaga masa yang sentiasa peka bersama detik-detiknya. Dan salam penuh ukhuwah buat warga dewan yang jauh di mata namun dekat di hati. Berdirinya saya di sini untuk menyampaikan mauduk pidato saya yang berbunyi berbakti kepada kedua ibu bapa selari dengan konsep Islam rahmatan lil alamin. Ya man sallaita bi kullil anbiya, ya man fi qalbika rahmatul linnas, ya man allafta qulubal bil Islam. Ya Habibi, Ya Syafi'i, Ya Rasulullah, bi ummi wa abi, fadaituka sayyidin, salatu wassalam alaika ya Nabi. Habibi ya Muhammad, fataita bis salami wal huda Muhammad. Habibi ya Muhammad, ya rahmatan lil alamin ya Muhammad. Sidang warga dewan sekalian, sering kita mendengar ungkapan bahawa Islam itu rahmatan lil alamin yang membawa maksud Islam itu sebagai rahmat bagi sekalian alam. Ungkapan rahmatan lil alamin bukanlah ungkapan yang direka-reka dari logik akal sesiapa. Ianya disebut dengan jelas oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya. Dan tiadalah kami mengutuskan engkau wahai Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi sekalian alam. Surah Al-Anbiya ayat 107. Sebagai seorang Muslim pula, kita wajib berbakti kepada kedua ibu bapa sebagaimana difirmankan Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Nisa ayat 36 yang bermaksud, sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu pun dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Sidang hadirin sekalian, bertepatan dengan tajuk berbakti kepada kedua ibu bapa selari dengan konsep Islam rahmatan lil alamin, ingin saya kongsikan beberapa hujah. Pertama, kita mestilah mentaati kedua ibu bapa. Seorang Muslim hendaklah mentaati perintah kedua-dua orang tuanya kecuali apabila kedua-dua orang tuanya menyuruh berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan jika kedua-duanya memaksamu untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti kedua-duanya dan pergaulilah kedua-duanya di dunia dengan baik dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku. Surah Luqman ayat 15. Seterusnya, kita mestilah berbuat baik kepada kedua ibu bapa. Seorang Muslim berusaha untuk berbuat baik kepada kedua ibu bapa meskipun mereka bukan Islam. Asma binti Abu Bakar berkata, ibuku pernah datang kepadaku dalam keadaan musyrik pada masa Quraisy ketika beliau mengadakan perjanjian damai dengan mereka. Lalu aku meminta fatwa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku berkata, wahai Rasulullah, ibuku datang kepadaku kerana berharap bertemu denganku. Bolehkah aku sambung hubungan dengan ibuku? Baginda menjawab, ya, sambunglah hubungan dengan ibumu. Hadis riwayat Muslim. Sidang warga dewan sekalian, kita juga harus mendoakan mereka ketika masih hidup atau sudah tiada. Allahumma ighfir li zunubi wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Ya Allah ya Tuhan, ampunkan dosa kedua ibu bapa yang menjaga kami dari kecil hingga dewasa. Balasilah mereka dengan syurga. Sikap yang seharusnya dilakukan seorang Muslim terhadap kedua-dua orang tuanya ialah banyak mendoakan mereka. Dan itulah akhlak para Nabi. Akhir sekali, kita hendaklah menjaga perasaan keduanya dan membuat redha kedua orang tua.
Seorang Muslim juga harus menjauhi ucapan atau tindakan yang menyakitkan hati kedua orang tuanya. Meskipun seperti berkata, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, dan jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka janganlah sekali-kali kamu mengatakan kepada mereka perkataan, dan janganlah sesekali kamu membentak mereka dan ucapkanlah perkataan yang mulia. Konklusinya, berbakti kepada kedua ibu bapa sememangnya bertepatan dengan konsep Islam rahmatan lil alamin. Oleh itu, Allah Subhanahu Wa Taala telah menjanjikan syurga kepada sesiapa yang berbakti kepada kedua-dua orang tuanya. Sebelum saya melabuhkan tirai, terimalah serangkap pantun buat tatapan bersama. Di atas dahan burung tempua, melihat rusa tepi pergi. Salam perpisahan untuk semua, di lain masa bersua lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.